Saya. Jap, jap. Nampak tak? Jap, angkat kamera. Okey, okey, okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ah, Nama saya Muhammad Saiful Syam, nombor matrik 1064. Okey, 1.1 pendahuluan. Okey, tajuk projek yang saya pilih adalah berkaitan dengan bidang kejutaan jalan iaitu perabot jalan. Perabot jalan merujuk kepada semua kelengkapan di jalan raya. Istilah ini merangkumi kelengkapan di permukaan jalan seperti penutup longkang keluli, pemantul jalan dan menanda lorong. Reka bentuk dan penempatan perabot harus mengambil kira estetika, identiti visual, fungsi, pergerakan jalan dan keselamatan jalan raya. Seterusnya, kemalangan yang melibatkan perabot jalan sering berlaku dan tidak asing lagi kepada masyarakat kita dekat Malaysia ni. Tujuan kajian dijalankan ialah untuk menurunkan statistik kadar kemalangan jalan raya dengan adanya satu perabot jalan yang efektif dalam menangani kemalangan jalan raya. Okey, seterusnya contoh artikel berkaitan kemalangan jalan raya yang melibatkan perabot jalan. 1.2 latar belakang projek. Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk mengkaji tentang perabot jalan. Antara aspek-aspek yang dikaji ialah seperti ketahanan perabot jalan, jenis bahan yang digunakan untuk menghasilkan perabot jalan dan sebagainya. Tujuan lainnya adalah seperti perabot jalan yang dihasilkan lebih tahan lama dan mempunyai ketahanan yang tinggi. Selain itu, projek ini dijalankan adalah bertujuan untuk menghasilkan perabot jalan yang lebih berkualiti. Satu kajian tentang perabot jalan telah dijalankan pada tahun 2018. Ia memfokuskan berkaitan pemasangan papan tanda jalan raya yang tidak mengikut spesifikasi yang betul. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya yang melibatkan penunggang motosikal. Contoh kertas kerja projek tentang kajian yang dijalankan pada 2018. Seterusnya, 1.3 penyataan masalah. Berdasarkan akhbar yang telah saya cari, masalah yang sering berlaku yang melibatkan perabot jalan ialah seperti penunggang motosikal yang menempuh papan tanda. Perkara ini dapat dielakkan dengan cara memasang papan tanda mengikut spesifikasi yang betul. Selain itu, masalah pemantul jalan yang sering rosak akibat pelanggaran kenderaan berat. Masalah ini boleh diatasi dengan adanya pemantul jalan yang lebih tahan terhadap muatan kenderaan yang berat. Sekiranya perkara ini dapat diatasi, kadar kemalangan jalan raya dapat dikurangkan dan masalah berkaitan pemantul jalan dapat dikurangkan sekiranya dapat pemantul yang lebih berkualiti. Okey, sama-sama. Ah,
Oh, okey okey. Oh, oke oke. Boleh boleh. Ya, oke. Okey, okey, dengar. Nampak? Okey, jap, tak nampak lagi ni. Uh, Baik. Hmm. Nampak tak? Nampak? Okey, lepas tu first pendahuluan kerana hari ini banyak teknologi sekarang dapat memudahkan pengguna dan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Di Malaysia mempunyai jumlah sampah plastik yang akan meningkat 4 kali ganda antara 2010 dan 2015, yang bermaksud lautan akan menjadi lebih banyak plastik berbanding ikan. So, Malaysia merupakan negara yang terbesar yang kedua pengguna plastik. Projek dahulu pernah buat ialah UTM, lancarkan projek pembangunan peranti perangkat sampah marin bagi melindungi hutan payu bakau dan penyedut minuman straw jauhan mesra alam dari UPM. Betul, oleh itu Malaysia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangkan pembuangan plastik. Sebagai engineer, perlulah mengambil berat tentang alam sekitar. Teknologi tersebut hendaklah memberi faedah kepada pengguna. Sebagai contoh, membangunkan bangunan atau rumah hendaklah berfikir dahulu dari segi aspek keselamatan, kos dan menjaga alam sekitar. Uh, Latar belakang tujuan untuk idea projek saya ini tentang concrete block sebagai contoh pembuatan bahan pembinaan bangunan dikenali sebagai concrete block. Itu bahan yang digunakan untuk membuat concrete block agak mahal kerana pembuatan konkrit agak rumit, memerlukan uji kaji untuk mendapatkan hasil konkrit yang berkualiti. Bongkar konkrit mempunyai rupa industri asas yang mungkin tidak menarik. Asas dan ruang bawah tanah blok konkrit yang tidak betul dapat menyebabkan kerosakan air di darat dan dengan permukaan air yang tinggi. Blok konkrit juga lebih mahal sebagai bahan binaan daripada kayu. Oleh itu saya ingin membuat projek tentang konkrit blok ini dengan menggunakan bahan-bahan buangan seperti kaca dan plastik. Dan sebab itu di Malaysia pencemaran laut terburuk di Asia kerana hasilnya menunjukkan orang Malaysia adalah konsumen terbesar produk kemasan plastik. Lembaga Swadaya Masyarakat WWF mendesak pemerintahan Malaysia untuk membatasi pengguna plastik sekali pakai serta bekerja perusahaan untuk mendanai daur ulang. Seterusnya, tentang plastik ini meliputan China, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand dan Vietnam. Negara-negara tersebut menyumbang 6% dari kitaran 8 juta ton plastik yang dibuang di lautan setiap tahun. Lagi sekali, projek ini dapat mengurangkan pencemaran plastik dan mengurangkan harga kos binaan di Malaysia. Kenyataan masalah yang akan dihadapi dalam projek ini ialah pengasingan sampah
Kerana di Malaysia proses pengasihan sampah tidak sistematik. Jadi kalau kita menguat-kuatkan tentang kebaikan pengasihan sampah, oleh itu ia agak sukar kerana mencari bahan yang sesuai untuk membuat konkrit blok daripada plastik. Seterusnya, pihak kerajaan hendaklah mengambil berat tentang pengasihan sampah ini seperti mengenakan kompon yang tinggi kepada pesalah. Selain itu, mengadakan satu alat atau mesin yang boleh mengasihkan sampah kerana memudahkan engineer untuk mengambil sampel uji kaji projek. Proses pembuatan blok tersebut lebih sistematik dan impak yang akan dihadapi oleh Malaysia dapat membuat satu bahan binaan yang murah dan mampu milik. Oleh sebab itu, bahan yang digunakan ialah bahan buangan seperti plastik. Selain ekosistem di negara kita akan jadi lebih bersih dan plastik dapat mengurangkan dengan lebih efisien. Demikian dapat selamatkan kehidupan laut. Okey, dah tu je. Ya. Ayat macam tu kelanggang sikit. Dia nak dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu sebenarnya? Oh, okey, okey, okey. Dia sama. Ah, ya saya. Ah, ah, tuan, saya tulis tertulis tangan lah. Tapi saya tak boleh eh? Ah, kan nak share. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap, sekejap. Saya masuk kat phone sebab kat sini nak share tak boleh. Okey, sekejap. Tahu, tahu, tahu. Saya nak buka kat phone, senang sikit. Okey, sekejap eh. Awal betul. Cik puasa penuh cik. Lain slow tu. Betul lah tuan. Dah straight tu.
Oh. Ah, ya saya. Aduh, saya lupa lah. Aduh. Tak. Kalau saya snap hantar je boleh kot. Saya snap lepas tu tu- oh. Okey. Tu. Kan nak share screen lah pun. Tekan share screen. Aduh, tak reti aku. Aduh, hai. Ah, boleh pas apa? Saya last kali. Skip lah untuk hari ni. One tetap one. Okey, siap. Okay. Saya tuan. Okey. Sekejap Nampak ke? Alamak. Ya. Ini Zainal, lepas tu tekan apa lah ni? Aku ambil window. Ada a window, entire screen, Ambil window je. window je. Okey. Nampak Okey sikit. Cik, okey tak? Google Meet. Kalau team ni suara tak dengar. Okay, Encik saya mula. Tapi saya punya simple je Encik. Tapi saya dah cari lah isu semasa semua. Uish, susah sikit. Okey, untuk penaluan projek, projek yang saya akan jalankan adalah lebih fokus pada industri pertukangan di mana saya bercadang untuk menambah baikkan peralatan pertukangan iaitu tangga. Meskipun telah ramai orang yang mengubah suainya, tapi tangga saya hadir dengan idea yang tersendiri. Projek ini dinamakan sebagai tangga seberguna. Tangga yang saya akan dibuat bukan sahaja untuk dipanjat, malah untuk mengangkat barang ke tempat yang lebih tinggi. Tangga ini boleh diletakkan di rumah atau boleh digunakan oleh kontraktor kecil untuk digunakan ketika projek seperti membetulkan bumbung. Isu yang saya ketengahkan ialah keselamatan pekerja dan orang awam untuk mengangkat barang ke tempat yang tinggi. Kekurangan modal projek seperti penyewaan forklift bagi menaikkan atau mengangkatkan barang binaan. So, untuk latar belakang projek, penggunaan tangga dalam sektor pertukangan bukan asing lagi di Malaysia maupun di dunia. Pelbagai reka bentuk untuk pertukangan telah dibentuk bagi mencapai tahap yang terbaik. Setiap rumah semestinya mempunyai tangga untuk pertukangan di rumah.
Hal ini kerana tangga boleh digunakan sebagai peralatan yang boleh digunakan untuk kerja seperti mengecat rumah ataupun kerja-kerja pertukangan yang lain. Tangga di pasaran kebiasaannya diperbuat daripada aluminium atau besi dengan reka bentuk yang sama. Di tapak pembinaan juga ada kalanya memakai tangga untuk kerja pemaik pulih seperti kerja pemaikan membor rumah. Oleh itu, cara kesimpulannya, penggunaan tangga ini di kalangan orang awam dan sektor pembinaan itu tidak asing lagi. So, pada penyataan masalah, isu masalah kejenteraan di kalangan pekerja di dalam sektor pembinaan semakin berleluasa, terutamanya ketika aktiviti pertukangan. Orang awam atau pekerja tidak menghiraukan aspek keselamatan yang perlu ada ketika menjalankan aktiviti pertukangan. Reka bentuk yang uzur pada alat menjadi faktor utama wujudnya kemungkinan berlaku kecederaan pada pengguna. Oleh itu, alat yang saya tubuhkan lebih memfokuskan pada tangga yang digunakan semasa pertukangan. Dengan reka bentuk yang baru dan inovasi yang berlainan, saya yakin mampu mengurangkan kecederaan pada para pengguna. Itu saja. Terima kasih. Satu poin dulu. Ha. Oh. Oh, okey. Ha. Ha. Oh, okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Saya. Sekejap Nampak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya start dengan pendahuluan. Misalkan okey, pendahuluan, tajuk yang telah saya pilih adalah penggunaan tayar tayar terpakai sebagai ejen penyejuk. So, bangunan merupakan pengguna tenaga yang terbesar di dunia dengan menggunakan lebih daripada 2/3 kuasa yang dihasilkan. Jadi pemilihan tajuk di atas satu bangunan yang telah banyak dibangunkan dan purata suhu di Malaysia. So, latar belakang projek yang akan dilakukan ini bertujuan untuk membangunkan unit bangunan dengan menggunakan tayar-tayar getah terpakai ke dalam asas bangunan. Teknik ini merupakan pembinaan revolusi mewujudkan singa haba yang membantu sejuk bahagian dalam binaan secara semula jadi. Seterusnya, sistem ini menggunakan tayar untuk mewujudkan singa haba yang longkang haba dari tembok-tembok yang dibina dengan bata konkrit berudara autoclave. So, penyataan masalah, kebanyakan bangunan atau binaan mungkin menerima suhu yang tinggi memandangkan purata suhu di Malaysia adalah
20 hingga 30 darjah Celsius sepanjang tahun. Pemilik atau penaju akan meningkatkan penggunaan tenaga dalam menggunakan power dingin. Jadi dengan menggunakan teknik ini yang telah dinyatakan pada 1.2, penggunaan tayar dalam asal bangunan sebenarnya dapat membantu dari segi penggunaan kos secara optimum. Okay, itu sahaja. Tak cukup kurang. Okay. Saya Encik. Sekejap boleh nampak ke? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pendahuluan, berdasarkan cadangan projek yang ingin saya jalankan ialah salian longkang di kawasan perumahan bagi menangani isu masalah takungan air hujan di jalan raya disebabkan longkang tersumbat di kawasan perumahan, antara masalah sering disuarakan oleh penduduk. Ini disebabkan langkah alternatif telah diambil untuk menangani masalah ini dengan membuat longkang yang lebih besar bagi memudahkan penyaliran air sisa dari perumahan maupun air tapungan hujan dan memudahkan bahan tertentu untuk bergerak lalu dapat mengelakkan berlakunya longkang tersumbat. 1.2 latar belakang projek. Bagi tujuan projek yang saya akan kemukakan adalah untuk mengurangkan isu masalah longkang tersumbat di kawasan perumahan. Terdapat banyak kawasan perumahan yang berlakunya longkang tersumbat dan longkang yang rosak lalu mengganggu penduduk sekitar serta menjejaskan alam sekitar. Pada masa kini, isu ini harus dititik beratkan lalu diambil tindakan yang lebih tegas oleh pihak yang bertanggungjawab yang patut melakukan baik pulih dan penyelenggaraan longkang lalu menguruskannya berdasarkan aduan penduduk. Ini kerana longkang tersumbat disebabkan oleh style longkang yang amat tidak sesuai mengikut kawasan perumahan yang besar. Slide. Tak gerak. Saya dah tekan dah cik, 1.2 latar belakang. Tak gerak? Bergerak. Oh, okey. Saya nak alih dah tak apa. Okey. 1.3 penyataan masalah. Berdasarkan masalah yang telah saya kemukakan, saya berpendapat untuk menambah baik dengan membina saliran longkang yang lebih efisien dan sesuai di kawasan perumahan.
dengan adanya longkang, ini projek yang akan dilakukan akan memberikan impak yang besar terhadap penduduk perumahan dan sekitar kerana masalah longkang tersumbat dan rosak telah diselesaikan. Okey, saya faham. Okey, baik Cik. Okey, sama-sama. Hello? Saya sekejap. Cik pilih entire screen lah. Nampak? Assalamualaikum. Okey, sekarang 1.1 bahagian pendahuluan. Berdasarkan cadangan projek yang ingin dijalankan iaitu penggunaan speed breaker di persimpangan lampu isyarat, ia bertujuan untuk mengurangkan kelajuan kenderaan pengguna jalan raya semasa menghampiri persimpangan lampu isyarat. Hal ini disebabkan kadar kemalangan di persimpangan lampu isyarat kerap terjadi akibat pengguna terlalu mengejar isyarat lampu kuning, bertukar ke warna merah dan memandu dalam kelajuan yang tinggi. Bagi mengukuhkan cadangan projek ini, pelbagai isu semasa yang boleh diketengahkan. Sebagai contoh, melalui pautan link berikut daripada artikel harian Metro yang bertarikh 26 Februari 2019, iaitu sebuah ambulans hospital kerajaan kemalangan dengan sebuah SUV yang memandu laju dan melanggar ambulans berkenaan sehingga terbalik dan menyebabkan pesakit di dalam ambulans berkenaan dimasukkan ke dalam ICU. Jelaslah dapat dilihat bahawa pihak berkuasa perlu memandang serius dengan isu ini. Berdasarkan kajian terdahulu, pihak berkuasa telah mengambil inisiatif untuk memasang kamera litar tertutup iaitu CCTV di setiap lampu isyarat di seluruh negara, namun masalah ini seperti tiada penghujungnya. Artikel yang di sebelah artikel berkenaan The Borneo Post ini bertajuk Padah Mengejar Lampu Isyarat, dan artikel harian Metro ni berkaitan isu yang telah saya present tadi. Okey, latar belakang dia iaitu 1.2 berdasarkan maklumat yang didapati daripada pautan kenyataan akhbar online yang dilampirkan pada bahagian lampiran. Ia bertujuan tujuan projek yang dikemukakan adalah untuk mengurangkan jumlah kadar kemalangan yang berlaku di persimpangan lampu isyarat. Hal ini adalah cadangan kepada pihak berwajib iaitu Jabatan Kerja Raya JKR untuk menambah baik penggunaan speed breaker yang sedia ada di jalan raya. 1.3 penyataan masalah iaitu
berdasarkan masalah yang telah dilampirkan pada pendahuluan di atas, pendapat saya untuk menambah baik dan menyelesaikan masalah ini adalah dengan memasang speed breaker seperti yang ditunjukkan di dalam gambar yang dilampirkan di bawah ini. Impak dari pemasangan ini di persimpangan lampu isyarat jelaslah dapat dilihat bahawa kadar kemalangan akan berkurangan. Hal ini dapat mendidik pengguna jalan raya untuk mematuhi undang-undang jalan raya. Gambar yang jalur kuning ini adalah speed breaker yang sedia ada di Malaysia. Untuk penambahbaikan dia memasang speed breaker yang seperti di gambar sebelah dia. Lampu tu bila automatik dia nak kuning ke merah, dia akan automatik naik, automatik ada benda yang akan naik. Dia ada macam dia macam bila ada sensor lah akan naikkan benda tu. Bila dia hijau dia akan turun. Yang ni kan, benda ni akan naik akan turun. Akhirnya bila lampu tu dah start nak kuning ke merah, kenderaan yang menghampiri akan nampak benda ni, so dia akan slowkan kelajuan kenderaan dia orang. Boleh. Laptop tak bawa. Boleh handphone ni. Boleh. Ya, saya. Nak present now ni tekan window Nampak tak? Okay. Aduh. Ini last minute ni kerja. Okay. Okay, saya start Okay. First kali pendahuluan, jalan raya merupakan suatu projek di mana ia digunakan oleh orang ramai setiap hari. Jalan raya rosak adalah satu hal yang berat. Isu ini sudah lama dipertekan, tapi sebahagian pihak memandang remeh hal ini. Jalan raya boleh rosak disebabkan muatan berat seperti lori. Jalan raya boleh berlopak dan tidak rata. Ini sebabkan mungkin tar dan batu tak dapat menampung berat yang lebih besar. Jadi jalan raya boleh rosak dan menyusahkan pengguna jalan raya lain. Isu yang saya ketengahkan adalah orang ramai yang mahu melaporkan tentang kerosakan jalan raya. Ini kerana untuk melaporkan kerosakan jalan raya mungkin agak sukar dan kemungkinan kerja baik pulih agak lambat kerana tidak mengetahui. Jadi ini menyebabkan orang ramai untuk melaporkan kerosakan jalan raya. Latar belakang projek yang saya keluarkan adalah projek membaik pulih jalan raya berturap. Saya akan fokus pada jalan-jalan kampung dan pedalaman. Ini kerana banyak jalan di kampung, sebagai contoh kampung saya sendiri terdapat banyak kilang sawit. Jadi banyak lori lalu setiap hari dan menyebabkan jalan raya rosak dan menyebabkan orang ramai sukar untuk menjalani kehidupan seharian. Saya juga akan membuatkan satu aplikasi iaitu perkongsian maklumat kerosakan jalan raya untuk melaporkan kerosakan jalan raya. Penyataan masalah seperti yang dibincangkan,
Masalah yang dialami ialah jalan yang rosak dan tidak rata. Ia disebabkan kenderaan lebih muatan lalu di kawasan tersebut. Kesannya orang ramai akan menyuka untuk lalu dan menjadi tertangguh masa perjalanan. Ia juga boleh menyebabkan kerosakan kenderaan. Jadi saya mencadangkan untuk menaik taraf jalan supaya menampung muatan yang lebih berat untuk jangka masa yang lebih lama supaya ia memudahkan lagi orang ramai untuk menggunakan jalan raya seharian. Saya juga akan membuat satu aplikasi yang lebih mudah untuk ramai melakukan kerosakan jalan raya dan kerja membaik pulih lebih cepat. Cuma aduh, ya, saya saya pun kurang faham juga. Okey. Aduh. Ah, okey. Ah, ah, okey. Ah, ah, ah. Betul betul betul. Okey okey. Ah, okey okey.
Ah, tahu kan. Laju laju sangat yang tadi type. Oh, laju. Sorry Naim, sorry Naim. Boleh. Boleh. Dapat. Kita buat private lah. Cik, kita buat private. Kita private orang kata tanpa diketahui oleh orang-orang lain. Okey. Okey Encik.
Okey. Okey, Cik. Tuan yang latar belakang dengan masalah tu kena baiki lah. Cik. Latar belakang tu kena baiki lah. Dengan Ni projek FYP. Ada kira-kira bincang. So minggu depan lah bagi makan tuan. Jangan burn tuan, jam nanti. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih Encik. Terima kasih tuan. Okey Terima tuan. kasih. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih, Cik. Good night cik, good night cik. Bye.